Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni siri ke-10 lah, Ziarah Hud. Nah, Ziarah Hud siri ke-10. Tajuk ketiga kita nak bincang dalam bab besar dia tu, golongan Rafidhah adalah hanya mula-mula sekali mengadakan makam-makam yang diagungkan di dalam agama Islam. Dan mereka melampau-lampau terhadap pemilik-pemilik kubur. Pemilik tua-tua itulah harga dari kubur tu, sehingga ia disembah selain Allah Ta'ala. Jadi start ceritanya, dah tasawuf ke sufi ke, cerita Rafidah dah. Ia mempengaruhi lah, saling mempengaruhi. Telah berlalu terhadap kita petunjuk Nabi SAW, ajaran sahabat-sahabat baginda dan golongan salafus salih pada kuru-kuru yang disaksikan untuknya kebaikan. Maksudnya, ia dijami oleh Rasulullah. Itu sahabat, tabi'in, tabi'in lah. Itulah kita kira salafus salih. Yang utama lah, ada sesat dalam itu pun dah. Tapi yang kira, majoritinya, utamanya, okey dah ulama Allah besar. Bagaimanakah dahulunya kubur-kubur mereka dan bagaimanakah dahulunya ajaran mereka dalam meletakkan perkuburan. Imam mazhab ke apa dulu dah. Imam 4 mazhab. Pertama dah. Bagaimanakah mereka dahulunya bersegera mengingkari setiap benda yang diada-adakan, benda-benda baru dalam agama sekalipun benda itu kecil, dari perkara yang membawa kepada penyelewengan, kerosakan daripada manhaj salaf ni lah, manhaj sistem, metod pemikiran, cara tindakan para salaf ni. Maka mereka dahulunya menghancurkan apa yang diangkat dari kubur-kubur, besar kubur, akak sikit, tinggi sikit kubur, dan mengacu lah. Para salafus salih mengacu, meruntuhkannya, mengingkari sesiapa sahaja yang menyalahi mereka di dalam perkara tersebut, serta merobohkan apa yang dibina pada perkuburan dari binaan-binaan. Dan keadaan itu berterusanlah sehingga akhir kurun ketiga. Tak kala semakin lemah kekuasaan pemerintah Abbasiyah, semakin lemah dan bertambah kuat penulisan golongan Rafidhah. Maksud tu golongan Rafidhah Syiah ni semakin kuat dah. Dan Batiniyah Rafidhah pun dia campur dengan Batiniyah pada atau Batiniyah suku dah, Qaramitah ke apa dah. Ada yang ya gabung lah Rafidhah dengan Batiniyah yang mengagungkan keturunan Nabi ya. Mengaku keturunan Nabi walaupun tidak lah. Ketika itu dibuat makam-makam di atas kubur-kubur. Kubur-kubur dia ada makin lah, ada besar-besar kubur. Dan terbukalah pintu yang luas dari kejahatan ini ke atas umat Islam. Kena ingat lah kerajaan besar. Dua kerajaan besar Syiah. Lepas tu timbul dah. Itu Mesir lah kan. Lepas tu Kedia sikit baru di Iran lah. Peringkat awal dok lah. Peringkat Kedia ni di Mesir nama beratus tahun tu. Mereka nak Syiah di Mesir sendiri dah. Selepas Salahuddin Ayyubi menghancurkan mereka, kerajaan mereka. Di Iran begitu juga, lepas jatuh tempat Bukhara gapo dah. Kuasa Iran ni boleh ke Parsi, boleh ke Syiah juga. Yang guna gapo sentimen keturunan Nabi lah. Sentimen Habib juga lah. Jenis lebih kurang keturunan Nabi lah. Dan telah menjelaskan Syekhul Islam Ibn Taymiyah perkara tersebut lalu berkata, dan tidak ada pada zaman-zaman yang diutamakan zaman itulah. Sahabat, tabi'in, zaman siapa keempat mazhab lah kita kata dah. Tak ada zaman yang diutamakan makam-makam di atas kubur-kubur. Dan ia hanya menjadi banyak selepas itu pada kerajaan Bani Buwayyah saja. Start Bani Buwayyah tu berbesar kubur dah. Apabila muncul puak Qaramitah di bumi timur dan di bumi barat. Di dalamnya ada puak zindik kafir yang matlamat mereka adalah menukar gantikan agama Islam, nak rosakkan agama Islam. Manakala dalam Bani Buwayyah pula terdapat persetujuan terhadap mereka pada sebahagian perkara tersebut. Ya, Bani Buwayyah tidak gitu, tapi gitu ya orang politik yang guna sentimen Qaramitah dah. Serta terdapat bid'ah-bid'ah golongan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Rafidhah yang sedia maklum oleh ahli ilmu. Lalu mereka telah membina makam-makam tipu seperti makam Ali radhiyallahu dan yang seumpamanya. Makam Ali pun tipu dah. Kubur Ali mana? Tahu benar. Banyak tempat juga makam Ali ni. Dan beliau berkata pada tempat yang lain, dan zahir bid'ah Syiah yang merupakan pembuka kepada pintu kesyirikan. Kemudian apabila telah kukuh golongan zindik tersebut, golongan yang masuk Islam walau nak merosakkan saudara-saudara ni zindik, mereka kafir dalam hati perut mereka. Mereka walau mereka Islam, mereka merosakkan dengan bid'ah dalam Islam dah. Mereka telah memerintahkan pembinaan makam-makam kubur-kubur lah dan pembiaraan biara masjid-masjid ni. Mereka meriakkan berkenaan penerangan makam-makam, terai, buat cerah.
dah promosi kubur dah. Pengagungan terhadap kubur dan berdoa di sisi kubur. Nak doa cari kubur, mungkin doa di masjid. Berkat lah gapo lah. Dah. Penipuan-penipuan yang saya tidak dapati seumpamanya dalam apa yang saya temui dari penipuan-penipuan ahli kitab. Ahli kitab Yahudi Nasrani pun nipu juga dah. Tapi kata Pak Syiah ni kuat lagi. Batiniyah, kelengan Sufi Batiniyah, Qaramitah ke apa dah. Sehingga telah mengarang ketua mereka yang Ibnu Nu'man. Ni Syiah. Syiah dah. Sebuah kitab Mun'i Manasik Al-Mashhid. Ibnu Nu'man ni, ulama Syiah ni buat kitab macam awak haji kepada kubur. Masyahid ni kubur-kubur lah. Dan mereka menipu dalamnya terhadap Nabi serta ahli baik keluarga Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam dengan penipuan-penipuan yang mereka gantikan dengannya agama baginda. Tukar dah. Oleh sebab itu kalau kitab Syiah kita tengok bihara awal agama kata-kata keturunan Nabi lah. Email 12 mereka lebih banyak daripada kata-kata Nabi sendiri dah. Masalah hak tu petipu juga bukan betul dah. Tu masalah. Mereka ubah ajaran baginda serta mereka mengada-ngadakan kesyirikan yang menafikan tauhid. Oleh itu mereka menjadi penghimpun kesyirikan dan penipuan. Jadi nak cari tepat kitab yang paling banyak nipu, banyak syirik, cari kitab Syiah. Rujuk dari kitab Dam'atun ala Tauhid muka surat 13 hingga 17. Benarlah Syekhul Islam rahimahullah Ibn Taymiyah inilah dan ahli tarikh serta kisah-kisah sejarah telah menegakkan bukti-bukti terhadap kebenaran apa yang beliau kata. Inilah Doktor berketurunan Mesir Su'an Ahmahir, pensyarah binaan Islam di Universiti Qahirah. Jadi ulama Mesir ni doktor ke apa lah. Dia kata nama dia Su'an Mahir, pensyarah binaan Islam, doktor PhD ni binaan Islam di Universiti Qahirah. Di dalam ensiklopedianya yang besar, yakni masjid-masjid Mesir serta wali-walinya yang soleh. Cak kitab besar dah. Masjid Mesir serta walinya soleh membuktikan bahawa pusara-pusara pertama jadi bina di atasnya makam-makam ialah pusara-pusara Syiah Rafidah. Jadi orang terpengaruh dengan kubur-kubur Syiah Rafidah yang besar-besar lah sekali habis kubur Badawi lah. Asal dia memula kita tahu je tak wali kau gapo dia. Dia ada lah. Ngajar sikit-sikit gana tahu tapi lepas tu kubur je dia besar lah. Sebab apa kita tengok kubur Syiah besar dia apa besar kat kubur. Tak wali kan mana Badawi lah ke apa dah. Maka setelah beliau membuktikan bahawa pusara pertama dalam Islam di atasnya Kubah dikenali sebagai Kubah As-Salibiyah. Dan ia dibina pada tahun 284 Hijrah di atas kubur Khalifah Al-Muntasir Al-Abbasi. Start Kubah ni. Start bila? Itulah Khalifah Al-Muntasir Al-Abbasi. 284 Hijrah. Beliau telah menukilkan daripada At-Tabari bahawa ibu Khalifah Abbasiyah Al-Muntasir telah meminta izin untuk membina pusara berasingan untuk anaknya, maka diizinkan untuknya. Kerana telah menjadi kebiasaan seperti itu bahawa seorang khalifah ditanam dalam istananya. Ibu tersebut adalah Ummu Walad beragama Nasrani berbangsa Rom. Ini masalahnya tak? Ini nikah dengan mak keturunan Nasrani. Raja pun lah. Raja Islam, mak keturunan Nasrani. Maka dia dengan hukum kepercayaannya dan suara dididik mengikutinya. Jadi dia terpengaruh dengan agama dia ni. Dari pengagungan kubur-kubur telah berita perkara tersebut dan ia telah ditunaikan tak kala wanita-wanita Islam telah berjaya mengawal kehidupan dan menumpaskan khalifah-khalifah yang dalam keadaan kelemahan dan penipuan mereka terhadap syahwat dan kesenangan mereka sahaja. Dan itu pengaruh asran Nasrani jelas dalam pembentukan makam ini. Jadi kubur khalifah tu Al-Muntasir Al-Abbasi tu, Kubah Salibiyah tu terpengaruh dengan sini binaan Nasrani, pengaruh Nasrani. Agama Kristian lah. Beliau berkata seterusnya dari segi tarikh adalah pusara Ismail As-Sammani yang bina pada tahun 290 Hijrah di bandar Bukhara. Jauh ni Bukhara ni. Kemudian pusara Imam Ali di Najaf yang dibina oleh Puak Al-Hamdani pada tahun 317 Hijrah. Dan Najaf ni jadi tempat suci Syiah ni. Najaf so di Qum di Iraq so dah. Najaf di Iraq. Tempat hak kira tempat pok dia kat buat haji sama situ dah. Buat haji, buat upacara. Kalau sufi kan ada di Hadramaut ya. Ziarah Nabi Hud tu dah. Jadi satu ke dia lah. Ni mereka awal lagi ni. Mereka antara yang terawal kubur dibesarkan jadi tempat masyahid. Tempat apa? Ziarah. Ziarah macam ziarah Islam ni, ziarah Mekah. Dia buat ni ziarah kubur kan. Berikutnya pusara Muhammad bin Musa di Bandar Qum. Pada
Iran pada tahun 300 Hijrah. Dia start 317 Hijrah sampai 300 Hijrah. Start kalah dia tu dah. Start masa bangkit puak Syiah dah. Dan setelah itu pusara 7 Banat di Fustat pada tahun 400 Hijrah. Dah. Pusara 7 Banat, 7 anak tina di Fustat pada tahun 400 Hijrah. Jilid 1 ke 46. Susunan ini telah disebut oleh lebih daripada seorang dari kalangan orientalis. Orientalis pun sebut gini juga. Dan pengkaji-pengkaji tentang kesan-kesan sejarah dan binaan Islam. Dan setiap mereka yang beliau nyatakan adalah sama ada terkesan dengan Rafidah. Seperti Khalifah Kerajaan Abbasiyah Al-Muntasir. Jadi, terkesan dengan Rafidah seperti Khalifah Abbasiyah Al-Muntasir. Beserta pengaruh ibunya beragama Nasrani. Capu. Syiah pun capu. Pengaruh Kristian pun capu. Tu dia buat kubur dah besar. Ataupun mereka dalam sebuah Syiah sekalipun dikatakan bahawa Ismail yang disebut tadi kembali kepada sunnah akhirnya walaupun dia kembali pada sunnah, tapi pengaruh Syiah ada. Kerana pengambil keraan adalah dengan suasana am dan bukan dengan individu mati yang tidak diberikan padanya sebarang pilihan tentang hukum keadaan sekeliling. Begitu juga kerajaan Al-Hamdaniyah adalah sebuah kerajaan Rafidah. Syiah juga ada kerajaan Al-Hamdaniyah yang terkenal dan penduduk Qum terkenal dengan sifat Rafidah, sifat Syiah ialah Qum ni, bandar Qum ni. Serta bandar mereka adalah di antara bandar-bandar suci di sisi Rafidah. Di dua tempat ni hak paling bersuci ni. Pertama dia tahulah Najah lah, ada kata Najah sebab Karbala ni lah. Lepas tu ada kata nombor Qum tu nombor ni. Dan pusara 7 Banat pula adalah pada zaman kerajaan Fatimiyah Batiniyah. Kerajaan Fatimiyah ni Syiah di Mesir lah. Maka sahabat dengan ini apa dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah bahawa Syiah mereka lah telah membawa golongan kubur ke dalam umat Islam. Dan membuka pintu kesyirikan dan keberhalaan dalamnya. Jadi kubur ni kita kena faham. Kubur tu ialah berhala nombor 1. Sebelum jadi berhala tokoh awak mari tu. Dia kubur dulu. Lepas tu orang malas nak ziarah ke apa ataupun hilang kubur, barulah start buat berhala tokoh rumah tok mana-mana, rumah berhala mana dah. Asal-asalnya kubur dulu belakang tu lah. Orang soleh mana tak kubur dia, asal-asal tu berhala. Sementara di sisi kita di Yaman telah bermula makam-makam yang diagungkan. Ni Syekh ni Yaman dah. Dia kata Yaman ni telah bermula makam-makam diagungkan, kubur diagungkan dan pengembubian orang mati dalam masjid-masjid pada era kerajaan Sulahiyah Ismailiyah Batiniyah. Dia start lama dah. Di Yaman tu ada dah kerajaan Sulahiyah Ismailiyah Batiniyah. Syiah Ismailiyah lah yang Batiniyah campur dengan Sufi Batiniyah lah. Yang merupakan rentetan bagi kerajaan Fatimiyah di Mesir. Disambungnya daripada kerajaan Fatimiyah di Mesir. Ya Syiah Ismailiyah di Mesir pun dah. Dan di antara makam-makam kubur pertama di sini adalah makam Ar-Ra'sain di Zabik, makam As-Sulaihi Ali bin Muhammad di San'ah dan makam Ratu As-Sayyidah binti Ahmad di Jiblah. Dah. Ada kubur Ar-Ra'sain di Zabik, As-Sulaihi Ali bin Muhammad di San'ah. San'ah ni dah tempat Yaman. Dan makam Ratu As-Sayyidah binti Ahmad di Jiblah. Inilah dia kisah penyebaran makam-makam di Yaman. Dan permulaan golongan kubur keberhalaan yang terjadi di atas tangan cucu cicit Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Untuk guru dia nombor 1 Abdullah bin Sabah Al-Yahudi, yang telah mengasaskan kumpulan Syiah pelampau pertama dalam Islam yang dikenali oleh manusia. Dan juga di atas tangan cucu cicit Maimun Al-Qadah Al-Yahudi juga. Keturunan Yahudi juga Maimun Al-Qadah Al-Yahudi yang telah mengasaskan kerajaan Ismailiyah Al-Batiniyah. Jadi Maimun Al-Qadah Al-Yahudi ni pengasas kerajaan Ismailiyah Batiniyah. Yang mempunyai akar umbi Yahudi yang dikenali dengan nama kerajaan Fatimiyah. Jadi kerajaan Fatimiyah ni Yahudi juga yang pengasasnya ni. Siapakah mengikut pandangan anda mesti untuknya menjadi ikutan kita dalam perkara ini juga. Kita ni ikut ni bab kubur ni ikut siapa dia? Muhammad Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersama baginda dari kalangan sahabat-sahabat baginda serta orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, dengan ikhlas dari kalangan para imam mudi, pak mazhab dan para ulama agama, hak pengarang kitab sunnah sitah ke apa dah. Ataupun Yahudi yang zahir dan Yahudi yang tersembunyi seperti Ibn Sabah, Maimun Al-Qadah. Dah. Dan siapa yang menyusuri jalan mereka yang melampaui itu, kita nak ikut amanah dah. Kita nak ta'awil agama, boleh ta'awil dan dalil gini kita belik gini. Nak suruh kata boleh nak kubur besar, naik besar.
ziarah kubur, buat percara dia. Boleh berlaku tak? Kubur Nabi Hud tak tahu main mana tiba-tiba ada. Kubur tak wali dulu tak ada jadi ada, dulu kubur kecil jadi besar. Kita boleh besar nak suruh bunuh agama ni. Amatlah buruknya bagi orang yang zalim pengganti yang mereka pilih itu. Wallahu a'lam, setakat itu sajalah perbincangan kita masa ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.